penyakit hasad. Nak buang hasad, dia kena buang 3 penyakit lah. Sebelum hasad ni ada 3 penyakit. Pertama, penyakit ujub. Ujub ni makna kata kebanggaan diri dia sendiri, kebaikan kebagusan diri dia. Dia nak diri dia selalu bagus pada pandangan orang. Nampak tak? Dan dia mesti ada, dia perasaan dia sentiasa dalam keadaan dia menyangka dia baik. Kena buang. Kita selalu kena lihat kecacatan kita, kelemahan kita. Tiap-tiap malam habis kita dah sembahyang sunat nak tidur. Kalau sembahyang malam ni kita buat lagu ni, habis sembahyang Isya, kita sembahyang sunat ba'da Isya 2 rakaat di masjid. Baliklah di masjid dengan sembahyang lama-lama, tok siap nak tutup. InsyaAllah kita lanjut pada kalam hikmah yang ke-11, muka surat yang ke-55. InsyaAllah dia bawah tajuk tidak boleh pamer pada ibadah, tidak boleh show off pada ibadah, tidak boleh menunjuk-nunjuk, menzahirkan ibadah untuk menarik perhatian orang. Itu yang maksudnya. Tentang bagaimana ajaran ilmu tasawuf dalam mengerjakan amal ibadah, di mana kita hamba Allah yang diperintahnya supaya mengerjakan perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Maka ajaran ilmu itu melarang kita memperlihatkan kepada orang demi maksud keuntungan duniawi. Riak. Sebahagian daripada riak diertikan di sini, ya. Lain motifnya, lain qasadnya, lain maksudnya. Itu adalah di antara yang dikeji, yang amat tertegah dan merosakkan ibadah kita, serta tidak ada ganjaran pahala. Ajaran akhlak tasawuf itu telah dirumuskan oleh Imam Ibnu Athaillah Askandari dalam kalam hikmahnya yang ke-11 sebagai berikut. Idfan wujudaka fil ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Tanamkanlah wujudmu, diri kita, tanamkan wujudmu dalam bumi yang sunyi sepi, kerana sesuatu yang tumbuh dari benda yang belum ditanam tidak sempurna hasilnya. Cantik kalam hikmah ini, luas maknanya, agak sedikit rumit untuk memahaminya. Tanamkan wujudmu dalam bumi yang sunyi sepi, kerana sesuatu yang tumbuh dari benda yang belum ditanam tidak sempurna hasilnya. Pengertian kalam hikmah ini adalah sebagai berikut. Hamba Allah yang sedang berjalan dengan amal ibadahnya untuk menghampiri diri kepada Allah dengan ma'rifah kepadanya, salah satu daripada syarat-syarat sampai kepada tujuan tersebut ialah tawaddu. Itu kita tekan dulu dalam banyak perkara, di mana pernah saya sebutkan banyak kali pada hadis baginda besar Nabi, hadis yang riwayat oleh Imam Al-Bazar, hadis sahih, ataqabbalu salata mimman tawaddu'a li'azamati. Aku hanya saja menerima sembahyang hamba-hambaku yang tawaddu kepada kebesaran aku. Tuhan kata, Allah terima ibadat yang tawaddu. Ibadat yang tidak ada tawaddu, Allah tidak akan terima. Jelas, kita kena terima tu betul-betul, ya. Serius, satu benda yang kita kena berikan perhatian, bagaimana nak dapatkan tawaddu ni. Yang ini tidak bermaksud apalagi berusaha supaya masyhur, dikenal orang dalam semua perkara. Kita tak perlu dikenali orang, diketahui orang, ya. Dan disebut orang namanya di mana-mana pun tidak perlu. Tak payah duk cari gah, duk cari masyhur, cari nama, cari kedudukan, ya, menarik perhatian. Ini semua tidak boleh dalam kita beribadat kepada Allah. Ia wajib menguburkan dirinya dalam bumi yang sunyi sepi.
Ini kiasan. Ya, maksudnya ia wajib tidak menonjolkan dirinya pada jalan-jalan atau sebab-sebab yang mendatangkan kemasyhuran. Nafsu, dia punya puncanya adalah nafsu itu sendiri, nafsu ya, melonjak, ingin melihat, dipamerkan, diperlihatkan, itu adalah kerja nafsu. Memang nafsu begitu. Ya, ditahannya dirinya daripada mencapai pangkat dan kedudukan. Tak payah carilah ya, kedudukan, kemegahan, penarikan. Tak payah kita cari pangkat, kedudukan, kursi dan jabatan dan lain-lain sebagainya yang membawa tersiar namanya ke mana-mana. Kenapa demikian? Jawabnya tidak lain sebab menyembunyikan diri dalam sikap dan perasaan adalah membantu atas terwujudnya ikhlas yang hakiki dan sempurna. Tetapi apabila keinginannya dan ambisinya, cita-citanya supaya dikenal orang dan menarik perhatian orang kerana maksud yang tidak baik, di antaranya yang bersifat peribadi, maka hal keadaan ini akan dapat memutuskan hubungan dengan Allah disebabkan keikhlasan telah berkurang, apalagi kalau rosak sama sekali. Kita ada jumpa hadis Nabi berkenaan dengan sedekah. Ya. Ada ketika kita boleh bersedekah secara terang-terangan. Sebaik-baiknya bersedekah itu secara senyap-senyap, tanpa diketahui kita sedekah, orang pun tak tahu kita sedekah. Itu yang paling baik. Tapi ada ketika kita digalakkan untuk bersedekah secara terang-terangan. Ini bukan show off, ini bukan pamer, ini bukan riak, tapi untuk menyedarkan, memberikan suatu kesedaran, menarik perhatian golongan-golongan yang bakhil, orang-orang yang tidak faham, tidak terlintas di hatinya untuk melakukan infak sabilillah. Bagi golongan yang kurang berinfak, yang tidak mau bersedekah ataupun kurang bersedekah ataupun bakhil bersedekah, eloklah kita zahirkan secara terang-terang supaya dia dapat melihat, mudah-mudahan boleh memberikan suatu inspirasi kepadanya untuk menjalankan ibadat yang cukup penting, iaitu infak sabilillah. Ini ketikanya. Kalau semua keadaan, semua orang situ sudah banyak lazim suka bersedekah infak, kita kena sedekah dengan secara senyap-senyap, secara sulit. Itu keadaan yang kita kena sesuaikan ya, keadaan mana. Apabila seseorang hamba Allah memang sudah masyhur sejak semula, dan kemudian barulah ia mulai berjalan atas jalan yang telah diatur oleh ulama tasawuf demi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka kewajibannya adalah tawaduk dan tidak berlaku sombong kepada siapapun juga. Kalau memang kita sudah masyhur, ulama-ulama yang tersohor memang sudah masyhur. Syekh pengarang ini yang menyusun kitab ini, Sahibul Hikam, Ibnu Athaillah Askandari sendiri, dia keluar daripada rumah, dia duduk tunggu di rumah lah. Sampailah ke mana dia punya berjalan, sepanjang-panjang jalan tu ada orang duduk tunggu dia. Ya, nak sambut dia, nak salam dengan dia, ya, nak tegur dia, nak sapa dia. Ini Ibnu Athaillah Askandari. Macam tu punya hebat dia. Suasanya kedudukan fizikal dia sendiri bukan satu orang yang hebat, orang dia kecil, rendah, orang hitam. Dia ni orang hitam, ya, rendah, kecil. Tidak ada apa-apa pun personalitinya yang hebat, ya. Tapi dengan kerana ilmunya, ketinggian ilmunya tersohor, maka dia dilihat begitu megah dan digahkan oleh manusia. Dia keluar pada rumahnya, orang berjalan. Sama juga dengan Abul Qasim Junaidi Al-Baghdadi, pengasas ilmu tasawuf. Sama juga. Keluarnya pada rumah, ada orang tunggu. Sampailah ke mana destinasi dia yang dia nak pergi tu, maka orang akan kumun, ikut. Ada ikut dia macam menemani dia. Macam itulah, tak putus-putus orang ikut teman dia. Sampailah ke destinasi dia, ke tempat dia nak tuju. Macam itulah hari-hari. Orang ni pula macam mana? Kalau sudah masyhur macam tu, apa dia kena buat? Dia kena tawaduk. Jangan sombong. Itu paling penting. Pelihara dirinya
awasi peliharanya dirinya supaya dia tidak terselah, tidak dikatakan orang dia sombong. Itu paling penting sekali. Kena jagalah sebab sombong tu, ya. Jadi kiranya begitulah. Apabila ia berpangkat tinggi atau kaya besar, ni kena jaga juga ni. Berpangkat tinggi, kaya besar atau memegang peranan penting dalam masyarakatnya, bersikap tidak merasa tinggi dirinya, tidak syok lah pada kedudukannya, tetapi ia beranggapan bahawa yang lebih baik padanya ialah meninggalkan apa yang telah ada padanya berupa kedudukan dan lain-lain sebagainya. Kalau dia orang kaya ataupun dia berpangkat, dalam keadaan mana tadi ini, dia cuba jangan menzahirkanlah kekayaan itu pada diri dia, ya, supaya orang nampak dia simple begitu, orang yang humble katanya, merendah diri, low profile. Ini macam ni kita hendaki tadi. Jangan dia bermegah-megah, memperlihatkan kekayaan dia, ya, menunjuk-nunjuk pangkat kedudukan dia, ya. Dalam perkara ini adalah sangat-sangat ditegah akan merosakkan amalan dia. Dalam hal ini ia tidak boleh gegabah. Gegabah ni gelabah. Dan cepat-cepat mengambil keputusan tanpa berfikir antara maslahat dan mafsadat. Maslahat bagaimana untuk menghurai atau menyelesaikan persoalan, mafsadat bagaimana untuk melihara supaya tidak rosak amalan itu, diperbaiki kalau ia rosak, dan tanpa musyawarah dengan gurunya. Dia perlu banyak bermusyawarah dengan guru, ya. Jumpa guru dia, dapatkan banyak nasihat daripada guru-guru dia yang betul-betul menuntunnya kepada jalan yang baik. Apalagi kalau ia mengambil sesuatu keputusan untuk meninggalkan hal-hal di atas tanpa keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali, kena minta lagi izin kepada Allah. Tiap-tiap kali minta izin. Ini yang kita lakukan sembahyang istikharah yang dipanggil awabin ma'al istikharah, ya. Antara maghrib dengan isya ada sembahyang dinamakan sembahyang awabin ma'al istikharah. Ini kita berbincang mesyuarat dengan Tuhan. Sembahyang ni seolah-olah kita bermesyuarat dengan Tuhan, ya. Nak dapatkan izin Allah, nak dapatkan restu Allah, nak dapatkan kawalan pertolongan Allah, nak dapatkan bantuan hidayah daripada Allah, kita lakukan sembahyang awabin. Usalli sunatul awabin ma'al istikharah, 2 rakaat ringan, bebas boleh baca surah apa pun, walaupun dia ada surah-surah tertentu lah, ya. Kata surah-surah tertentu tak buat pula, kita nak kena hafal pula, ada masalah. Kita buat, bacalah qul ya qul Allah, paling tidak qul ya qul Allah, ataupun alhaakumut takatsur dengan inna a'taina. Surah ni, ya. Kalau kita nak bawa surah-surah sembahyang-sembahyang yang ringkas, kita boleh buat surah ni lah, qul ya qul Allah, ataupun alhaakumut takatsur dengan inna a'taina. 2 surah ni banyak membantu kita, menolong kita dan membawa kita kepada pendekatan kepada Allah. Tetapi apabila kebalikannya, di mana kenyataan membuktikan bahawa ia harus meninggalkan sebab-sebab yang mendatangkan masyhur dan tersiar itu, dan ia pun berusaha agar dirinya tidak begitu menjadi perhatian orang lain demi untuk mencapai keikhlasan yang hakiki, maka tidak apa-apa. Sampai pangkat dia boleh tinggal lah, dia punya profession dia boleh tinggal, dia punya urusan-urusan yang tadi yang boleh bawa kepada keangkuhan. Kalau dia rasa kiranya dengan pangkat itu dia tak boleh kawal keangkuhan dia, dengan pangkat itu dia tidak boleh mengawal kesombongannya, dengan pangkat itu dia tak boleh meneruskan dia punya kehidupan sebagai seorang hamba yang tawaduk, boleh tinggal. Itu dia panggil tadi, ini uzlah, masuk dalam bab uzlah. Jauhilah, usahakan cari jalan yang lain, ya, memikir kepada usaha yang lain, mencari kedudukan dengan jalan yang lain. Boleh faham macam tu, ya. Itu sampai pangkat tu, demi kerana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tercapai, ya, maksudnya sebagai seorang hamba yang tawaduk kepada Allah. Apabila ia tidak melaksanakan ajaran di atas yang kita baca tadi, tetapi tumbuh juga kecintaannya kepada Allah, maka hasil yang diperdapat ini walaupun bagaimana pada umumnya tidak akan sempurna, sebab
benih tanaman apabila tidak ditanam di dalam bumi, meskipun ia tumbuh juga, pertumbuhannya itu tidaklah sempurna. Ya, ini kiasan dia. Kalau kita tanam apapun, tanaman itu mesti hasilnya kita nampak tumbuh dululah. Kemudian tumbuh tu mestilah dengan subur. Kalau tumbuh tanaman tidak subur, ada masalah dengan tunjang dia, ada masalah dengan benih dia, ada masalah dengan tanah dia. Bukan? Maknanya kita dalam tu ada kerosakan dan diri kita ada penyakit-penyakit yang kita kena atasi. Nak tawaduk juga tak boleh. Kita nak buang sombong tak boleh. Kita nak elak daripada sifat angkuh tak boleh. Dia akan menonjol juga. Maknanya kata ada kesilapan, kesalahan, ada penyakit. Fi qulubihim marad. Tuhan sebut tering ya, dalam diri mereka tu ada penyakit. Maknanya ada penyakit-penyakit batin yang belum dirawat. Kita kena bagi tumpuan kepada batin kita. Pasal apa aku tak boleh nak kawal sombong ni? Ya. Cuba nak tawaduk, sekali-sekali datang sombong juga. Nampak dah? Nak kawal marah, tak boleh. Sekali-sekali keluar juga marah. Ya. Nak sorok kita punya ibadat supaya orang jangan tengok, sekali-sekali datang pula perasaan nak bagi orang tengok juga aku buat ibadat. Nah, ada juga motif-motif yang bukan kerana Allah tu akan lahir, akan wujud. Ini maknanya tanaman tu tidak subur. Sebabkan benih yang kita tanam tadi, apa yang ada dalam bumi tadi itu sesuatu yang tidak sihat lagi. Mungkin benih tu tak baik, bajanya tidak baik, tanahnya tidak baik, menyebabkan akan tumbuhlah tanaman yang tidak sempurna. Macam itulah. Jadi kita kena rawatlah batin kita. Dia punya batin ni tertuju kepada nafsu. Fokus dia kepada nafsu lah. Ya, tuntutan nafsu tu adalah perkara-perkara yang kita kena rawat kepada nafsu kita. Cek balik kita punya makan, nombor satu. Nampak tak? Itu cara dia. Ya, budaya makan kita. Apa benda yang kita suka makan, jenis makanan yang kita makan tu, mungkin sebab dia, sebab makanan tu. Makanan, minuman, ya. Ataupun mungkin suasana keliling yang kita duduk berada masyarakat yang ada sekeliling kita. Bagaimana keadaan masyarakat itu? Mungkin kerana teman, sahabat kita. Ada sebab kerana kita terbawa-bawa dengan cara pembawaan kawan, sahabat kita. Sahabat itu penting tu. Ya, sahabat itu penting. Ya, dia boleh mewarnakan corak, boleh menghidupkan corak, dia boleh membentukkan corak warna ke cara kehidupan kita. Sahabat memberi semangat, memberi apa-apa, infak, betul. Kemungkinan juga kerana amalan-amalan kita ada yang belum sempurna. Antaranya sembahyang kita belum betul. Balik fokus kepada sembahyang lah. Sembahyang kita tu belum kena lagi. Ada cara-cara sembahyang kita, kaifiat-kaifiat sembahyang kita yang masih belum sempurna. Maka tidak boleh melibat. Sebab kita tahu sembahyang tu mencegah kemungkaran. Ya, sembahyang antara motifnya yang paling berat, yang paling penting, boleh mencegah fahsya wal munkar. Kalau sembahyang tu Nabi kata, kiranya kalau kamu orang yang bersembahyang, dua benda Nabi kata. Pertama, orang yang baca Quran. Dia baca Quran, rajin baca Quran, rajin beramal dengan Al-Quran, tapi tidak berubah perangai dia. Masih terlibat dengan benda-benda yang mungkar. Masih terlibat dengan benda-benda yang haram. Masih terlibat dengan dosa-dosa. Dia belum baca Quran lagi, Nabi kata. Orang ni belum baca lagi Quran. Maknanya tak sampai lagi ya kepada maqasid Al-Quran itu sebagai penawar, ya. Tuhan sebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turun Al-Quran itu sebagai syifa, ubat, penawar kepada batin. Ya. Rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu Quran. Maknanya rahmat di sini apa? Kalau surah turun Quran dengan rahmat, kita dapat rahmat Al-Quran itu artinya kita dapat meninggalkan perkara yang haram, kita dapat melaksanakan perintah Allah dengan jujur, kita akan ada keikhlasan, kita akan jauh pada sifat-sifat kemungkaran, sifat-sifat batin yang mazmumah, yang cacat, kita akan hilang. Itu kelebihan orang baca Quran tu, ya. Tapi kalau baca Quran tak berubah juga, duk warna tu juga, duk warna kelabu tu lah, ya. Ya? Tak bertukar pun jadi cahaya
Tak jadi cahaya Quran tu pada kita. Maknanya belum baca lah Nabi kita. Pertama. Kedua, orang yang sembahyang. Tu Nabi ada sebut hadis tu. Hadis dia, secara pengajaran hadis, kita ikut pada pengajaran dia. Orang yang sembahyang tapi tidak dapat menjauhi kemungkaran, belum boleh menghadapi kemungkaran, belum boleh menjauhi kemungkaran dan fahsyat, dia belum sembahyang lagi. Nabi kata, nampak? Dua perkara. Ingat lah. Penting. Penting sembahyang duduk 3 ekor tak berhenti. Tu dah. Sembahyang ya. Banyak duduk tengok wayang. Ya. Itulah. Ya. Itulah. Jadi maknanya dia belum sembahyang lagi. Ya, itu yang dipaham di sini. Kata Rasulullah dua perkara. Ingat Quran nombor 1. Kalau kita ada baca Quran, rajin Quran, mungkin kita belajar ilmu Al-Quran. Sebab tu tadabbur Quran tu sangat penting. Kita hari ni tumpu tajwid banyak. Orang baca Quran hari ni banyak tumpu tajwid. Betul tak? Banyak tu lah. Orang pergi mengaji Quran ni dia tumpu tang tajwid. Tadabbur Quran tak ambil, pengajaran Al-Quran tidak dihayati, ilmu Quran tidak dikuasai. Macam mana Al-Quran tu nak ubah dia? Dia kena tabur, dia kena tadabbur Al-Quran tu, kena hayati ayat-ayat Quran tu sendiri, ya. Tiap-tiap kali bila kita dah baca 2-3 muka Quran, tengok dia punya tafsir. Tiap-tiap kali bila kita baca Quran, ya, tadi mungkin kita balik di rumah kita baca Quran, nanti di rumah berapa muka kita baca, semua muka yang kita baca tu kita kena faham dia punya makna. Buka sepintas lalu, baca tafsiran dia. Sebab kita dah ada kemudahan. Kalau dulu betul orang tak ada tafsir, kita Arab pula orang tak boleh faham. Sekarang ni kitab tafsir, ya Allah, cukup banyak di pasaran, kan? Lagi mudah. Sebab tu Nabi kata, Al-Quran sebut, walal akhiratu khairul laka minal ula. Orang yang datang kemudian, masyarakat generasi yang datang kemudian lebih baik daripada generasi awal. Kita lah. Sebab kemudahan-kemudahannya cukup banyak. Orang dulu mana nak cari tafsir, duk baca tafsir tu lah. Tafsir Nurul Insan, Tafsir Al-Baydawi, Tafsir Nurul Quran. Takat tu duk ada orang dulu baca Quran. Tafsir dia yang tu Tafsir Al-Baydawi, ya. Tafsir Nurul Insan. Tafsir tu je di mana-mana orang ngaji. Hari ni, ya Allah, tafsir punya banyak, ya. Antaranya tafsir yang disusun oleh Buya Hamka, cukup cantik, Al-Azhar, sesuai dengan masyarakat kita, orang Melayu, sesuai dengan orang-orang ASEAN. Dia bawa budaya tu dalam tafsiran Al-Quran. Kita boleh hayati, ya. Banyak lagi tafsir yang disusun dan tafsir-tafsir yang sudah ditafsir, diterjemahkan dalam bahasa Melayu, macam tafsir Ibnu Katsir, ya. Tafsir Ibnu Katsir cukup bagus, ya. Kita buat rujukan, kita akan dapatlah apa yang sebenarnya yang dimaksudkan. Jadi bukan hanya sekadar baca, duk berbetul tajwid, ya. Tak kena benar, duk berbetul tajwid, ya. Berpuluh-puluh tahun duk mengaji dengan tajwid tak habis-habis. Ya, betul lah. Bukanlah perkara itu susah pun. Tajwid ni tak susah mana-mana pun, ya. Cuma kita boleh faham dengan baik dan kita latih diri kita serta ikut lidah guru, ya. Ini di antara kemudahan yang boleh kita buat. Tumpuan kita kepada isi pengajaran Al-Quran. Semayang pun begitu juga, ya. Bila kita semayang tu kita kena perhati, kena cek balik. Doa iftitah daripada awal kita ambil, mula-mula sekali Allahu Akbar sebagai contoh. Bila kata Allah Akbar, Allah Maha Besar, cari maksud dia. Apa dia Allah tu Maha Besar? Kena cari yang tu, ya. Kita kena usaha mencari maksud, memahami apa itu Allahu Akbar. Di sini perlu kepada ilmu tauhid, perlu kepada ilmu ma'rifah, perlu kepada ilmu tasawuf, baru kita akan dapat memahami yang kata Allah itu Maha Besar, ya. Ini faham. Pertama tauhid dulu, mengenal ilmu sifat, ya. Sudah mengenal ilmu sifat, baru kita akan kenal pula bagaimana kedudukan zat Allah. Kemudian baru kita melihat kepada nama-nama Allah yang 99 itu. Kita akan dapat fahamlah bahawa yang kata Allah Akbar itu, dia merangkumi pertama sekali kebesaran Allah pada segi
kekuasaan Allah yang kita dapat lihat di alam jagat raya. Kuasa Allah itu kita dapat, dan kita mesti mengamati, menumpukan kuasa itu secara tauhid, meletakkan semua kuasa kepada Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu paling penting, kita nak faham dulu tu. Baik, itu secara langsung kita ambil fahamlah. Jadi ini yang kita tadi ini, kalau masih juga kita tak boleh, walaupun kita cinta, suka kepada ibadat, suka berbuat ibadat, tapi ada kecacatan dalam ibadat tu. Masuk lagi ada riaknya, ada sum'ahnya, masih lagi dia belum dapat ketenangan yang sejati, masih lagi dia belum merasai kebesaran Allah begitu tinggi. Maknanya ada kesalahan dalam diri dia, ada cacat, ada penyakit dalam diri dia. Penyakit ini berpunca daripada nafsu, bukan lain, nafsu, nafsu. Jadi kita kena lihatlah apa-apa kelemahan nafsu, bagaimana untuk mengolah, membentuk dan juga membersihkan nafsu itu. Buang tak boleh, sebab dia sebahagian daripada diri kita. Penting nafsu ni, Kalau tidak ada nafsu, tidak ada ibadat. Kita tak boleh buat ibadat. Pasti tentu kita tidak dapat melaksanakan segala kebaikan. Sebab nafsu ni ada yang menjurus kepada kebaikan. Nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, mardiyah, kamilah. Nafsu-nafsu ni menjurus kepada kebaikan. Awal-awal lagi lawamah, mulhamah, itu sudah naik kepada kebaikan. Awal-awal yang paling rendah sekali nafsu amarah. Yang tu kita kena awali dulu. Kita kena masuk yang tu dulu. Melalui dia baru kita akan dapat nafsu-nafsu yang lain untuk bersama-sama dalam membawakan diri kita kepada Allah sebagai hamba Allah yang tawaduk. Sambung, Jadi tetapi apabila kebalikannya, di mana kenyataan membuktikan bahawa ia harus meninggalkan sebab-sebab yang mendatangkan masyhur dan tersiar itu, ia pun berusaha agar dirinya tidak begitu menjadi perhatian orang lain demi untuk mencapai keikhlasan yang hakiki, maka tidak apa-apa apabila tidak melaksanakan ajaran di atas, tetapi tumbuh juga kecintaan kepada Allah. Nombor 3 ni kita baca, cara yang 3, maka hasil di pendapat ini walaupun bagaimana pada umumnya tidak akan sempurna, sebab benih tanaman apabila tidak ditanam dalam bumi, meskipun ia tumbuh juga, pertumbuhannya itu tidaklah sempurna, bahkan mungkin tumbuh tanaman itu lemah dan kerdil, daunnya kuning, tidak berseri, dan tentulah tidak ada manfaat sama sekali. Tumbuh pokok tak ada buah. Tumbuh pula pokok dari ini, daun-daun yang mudah dimakan ulat. Yang ni ada cacat dia tu, dia makan ulat ni, makan puji. Orang suka makan puji, seolah-olah daun ni makan ulat. Maksudnya di sini, nak perhatian orang. Kalau tidak ada puji pun kita nak perhatian orang, supaya orang nampak kita sempurna, nampak kita bagus, nampak kita indah, nampak kita rajin, nampak kita elok. Ada tu. Walaupun kita sedar bahawasanya ibadat itu mesti ikhlas kepada Allah. Ini yang kita nak jaga tu. Sebab tu ada bab Imam Ghazali susun dalam kitab dia Ihya Ulumuddin, iaitu di antara penyakit yang paling berat, yang paling berat lah, makna kata akan bawa kepada kerosakan amal ibadah, kita ingin menarik perhatian orang. Kalau kita tak tunjuk pun kita nak orang perhati kita. Antaranya kita suka dipuji, nampak tak? Tu dan kita tak suka dikeji. Rosak lah tu. Tu yang tanda rosak lah. Kalau kita suka dipuji dan kita tidak suka dikeji, itu makna kita rosak lah tu. Dah sah jiwa kita tak elok lagi. Orang puji pun kita tak makan, orang keji pun kita tak sentuh, kita tak terkesan. Ini baru betul. Boleh tak? Ini keadaan yang kita kena faham. Orang keji pun kita tak marah, orang tak puji pun kita tak marah, orang puji pun kita tak makan. Nampak tak? Ini sahabat-sahabat Nabi. Contoh Umar Ibn Khattab, Salman Al-Farisi, 10 orang sahabat Nabi ahli syurga. Kita kena baca riwayat depan ni. 10 orang sahabat Nabi yang dijamin atas lidah Rasulullah sebagai ahli syurga. Tuan-tuan kena baca sirah ni. Tiap-tiap watak ni kita kena baca. Pasal siapa? Kenapa mereka yang terpilih menjadi sahabat Nabi, yang mana atas begitu ramai sahabat Nabi, tapi 10 orang dijamin atas lidah Nabi sebagai ahli syurga. Apa dia punya kelebihan yang ada pada diri mereka? Watak-watak mereka, perangai sikap mereka ni kita mengaji lah. Kita belajar lah. Sa'ad bin Abi Waqqas,
Bagaimana keadaan dia? Sampai doa dia mustajab, kan? Nabi kata, Sa'ad, berhati-hati bila kamu berdoa. Nampak? Sebab doa kamu mustajab. Nah, minta dandan Tuhan bagi. Dandan on the spot. Tu dia. Nah. Dia berdiri bawa 7,000 tentera Islam bawa. 700 armada. Dia orang nak seberang, nak menyeberangi laut Tigris, sungai Tigris tu macam laut tu. Besar gelap Pulau Pinang. Pinang Batu tu. Sungai Tigris Dajlah, ya. Nak menyeberangi dengan kuda. Bukan dengan sampan, bukan dengan bot, bukan dengan kapal, dengan kuda. Berdiri dengan tentera Islam di tepi pantai tu. Dia minta, ya Allah, sebagaimana engkau berikan kepada Musa, engkau boleh belah laut, engkau izinkan kami untuk merantangi laut ini. Nampak sekarang ni. Tu dia. Habis-habis doa, jom kita berjalan terus. Tu dia. Bukan sampai try letak kaki tengok. Kita pun nak try letak kaki lah. Tenggelam pun dah. Ini masih lagi ragu-ragu. Nampak? Orang ni tak ada ragu-ragu. Terus berdoa. Sebagaimana engkau izinkan Musa boleh menyeberang lautan dengan kau belah laut baginya. Ya Allah, engkau izinkan kami untuk merantangi laut ini. Nampak sungai ini, Pak. Ayo, jalan. Semua berjalan. Kuda berjalan jaya. Dahsyat. Nampak tak? Itu karamah yang Tuhan bagi. Doa dia mustajab. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, apa kita tengok dia punya watak lagu mana? Apa dia punya perangai, sikap dia? Apa kelebihan amal dia? Ya. Ini antara contoh sahabat Nabi itu. Sebab Nabi kata, ashabi kan nujum. Sahabat aku ni macam bintang. Orang nak jalan malam dia pergi cakap bintang lah, arah mana bintang, baru dia tahu nak rentas jalan kan, cari bintang, ya. Kita pun macam tu jugalah. Sahabat-sahabat ni lah nak jadi kita punya ikutan, ya. Kita nak contoh Rasulullah, kena tengok dia, Pak. Bagaimana keadaan Umar Al-Khattab? Umar paling besar sekali lah, hebat lah. Abu Bakar paling tinggi sekali, Abu Bakar As-Siddiq. Umar, bagaimana Osman, bagaimana dengan Ali? Ya Allah, empat ni khulafah Rasyidin ni dah cukup hebat lah. Watak-watak mereka ni kita kena perhati, cara hidup mereka, ya. Ada satu kitab kan, wasiat Rasulullah kepada Ali, ada kitab. Ada terjemah dalam bahasa Melayu, wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Bagus kitab tu, baca dia, ya. Tiap-tiap wasiat Sayyidina Ali tu, itulah Ali. Apa yang Rasulullah wasiat kepada dia buat, itulah dia. Cuba kita ikut cara dia. Nampak tak? Kita akan dapatlah benda-benda ni. Sebab sirah tu penting. Abul Hasan Ali An-Nadwi, seorang ulama India. Keturunan Arab tapi di India lah dia. Ya. Dia menjadikan ilmu sirah tu wajib dipelajari. Kita tahu ilmu fardu ain 3 ya. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tiga-tiga ni fardu ain. Kena mengaji secara formal, bukan informal, secara formal 3 ni. Hasan Ali An-Nadwi tambah nombor 4, kena mengaji ilmu sirah dia kata. Nampak? Sirah ni sejarah dah. Ya, sirah ni lebih kepada mengenal peribadi mereka secara langsung. Bukan hanya tahu cara hidup mereka saja. Peribadi mereka tu kita kena tahu secara langsung, sikap, perangai mereka. Nampak? Itu kita panggil sirah. Bukan surah, sirah. Nampak? Surah kita nampak luar. Sirah kita tak nampak. Sirah tu dalam, surah luar. Nampak tak? Boleh faham ya? Jadi ilmu ni kita kena mengaji. Jadi makanya sahabat Nabi contohnya Umar, tak makan buji. Atas lidah Nabi sendiri, Rasulullah kata depan-depan dia pada orang, Umar, Salman, syurga merindui Umar dan Salman. Nabi kata, syurga merindui Umar dan Salman, tak termakan. Kita kalau jenuh besok solat masuk ke solat abang lah. Tu dia, tangkap gambar besar-besar. Daripada tak termakan, duk menangis tu lah. Malam dia dibangun sembahyang tahajud, dia menangis, minta dosa dia ampun. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Dia duk takut dosa dia lagi. Hati dia bergantung kepada kesalahan yang dia pernah buat dulu. Nampak tak? Oh, siap satu rotan yang dipukul dia sendiri. Ini bukan Syiah. Dia tak abad ke orang pun, dia pukul balok-balok. Bukan katakan pukul sikit-sikit, pukul teruk-teruk sampai balok pecah kulit-kulit belakang ni. Dia pukul dah. Nampak? Ya. Sebagaimana kamu pernah menyusahkan orang, menyakitkan orang, sekarang kamu kena rasa sakit. Nampak tak? Sebelum Allah sakitkan aku sakitkan aku dulu. Nampak tak?
Sebab dia faham wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. As-Sajdah kita baca kan setiap Jumaat. Allah sediakan dulu sebelum kita nak dapat azab yang besar, Tuhan bagi azab yang kecil dulu di dunia. Nampak tak? Ayat tu cerita macam tu lah, ya. Sebelum dijumpa kamu dengan azab yang berat, Allah datangkan dulu kepada azab yang ringan di dunia. Maka itu sebelum Allah azab ringan, aku sendiri azab diri aku dah salah. Dia pukul sampai dia pukul balok. Dia ni tak pernah orang pukul dia. Umar ni dalam hidup dia orang tak pernah tampak dia, orang tak pernah pukul. Selalu dia menang. Dia tampak orang dah, orang tampak dia tak ada. Tapi bila dia meninggal bangkat, masa nak bagi mandi itu, anak dia sendiri terkejut. Tengok berbalok belakang dia, ya. Ya. Ini bukan cara-cara ni. Bapak aku ni tak pernah orang pukul dia, tau tak? Dia macam mana dia boleh berbalok belakang dia ni, bekas-bekas luka apa semua belakang ni. Baru tengok ada diary. Dia ada diary pula. Orang pertama tulis diary dia lah. Diary Umar lah, buat diary mana-mana. Dia tulis tiap-tiap hari. Kita tulis apa kita makan, kita belanja. Kita tulis yang tu ya, ada kawan saya seorang orang meninggal kan. Buku harian dia tulis ni, buku kali-kali yang buku kecil ya. Penuh almari, saya ingat beribu buku. Buka buku tu semua ada apa dalam dia? Semua tulis pasal apa dia belanja hari ni berapa dia. Tak tulis pun dosa dia, tak tulis salah dia. Semua pasal belanja. Hari ni belanja apa, satu buku habis. Ha? Umar dah dalam buku tak tulis belanja, dia tulis dosa. Siapa dia sepak hari ni, siapa dia pukul hari ni. Nampak tak? Ha? Siapa dia marah hari ni. Dia. Apa yang dia dah buat pada orang. Semua dia tulis. Anak dia tengok bapak aku hebat dia kata. Selalu dia adakan muhasabah diri. Sebab tu dia keluar mulut dia, hasibu qabla an tuhasabu. Hisabkan diri kamu sebelum kamu dia hisab. Inilah dia. Sebelum nasihat kita dia dah buat dulu dah. Dia dah dulu dah buat kerja hisab. Ya. Tiap-tiap kali apa yang dia buat, dia pukul orang semua ada dalam tu. Minta ampun kepada Allah. Sebab tu pada hari di mana Rasulullah nak hijrah, orang dia hijrah Umar, kamu jangan hijrah lagi. Kamu tunggu, kamu last. Nabi kata kat dia. Sebab apa? Kamu banyak terlibat dengan masyarakat. Nampak tak? Nah, kamu kena minta selesai, minta halal kat dia sebelum kamu nak pindah, hijrah. Orang lain semua hijrah dah. Dia seorang Nabi kata kamu jangan hijrah lagi. Kamu kena tunggu. Nampak tak? Dah kami hijrah, baru kamu hijrah. Maknanya ada perkara yang kamu kena selesai, minta halal. Dia pun buat begitu kan? Dah habis semua, dah Nabi dah keluar semua, dia panggil dia semua, semua pun. Hari ni aku nak beritahu dengan kamu, aku akan hijrah bersama Rasulullah. Siapa yang aku ada buat salah, sila tampil. Aku nak minta halal kepadanya. Nampak? Siapa yang agak nak balas dendam, sila tampil ke depan. Nampak tak? Ya? Siapa yang cuba nak cabar aku, sila cabar. Tak puas hati aku nak try pun, dengan aku, silakan. Tu dia Umar. Tak ada siapa pun nak cabar, nak terima dia punya cabaran tu kan. Baru dia hijrah. Ini Umar. Itu dia, nampak? Itu sikap dia. Jadi maka tu bila Nabi kata orang syurga merindui Umar dan Salman, tidak termakan pun puji, tak termakan pun sanjungan, tak termakan pun jaminan Nabi itu kepada dia. Sebab dia takut dosa dia. Ya, Allah ampun dosaku, itu paling penting sekali. Nak cari kesalahan. Ini kita kata tadi, sikap yang sebut tadi ini, dia tidak tunggu orang puji dia. Dan dia tidak termakan dia orang puji. Dan dia tidak menjadikan apa-apa tekanan kalau orang keji. Kalau boleh sampai dua peringkat ni pada kita, maknanya jiwa kita bersih elok. Nampak tak? Kita punya jiwa tawaduk. Itu baru nama jiwa yang tawaduk. Itu dia. Ada dalam dua kita. Tiap sendiri ya. Selama ni kita suka ada orang puji kita. Nampak? Kalau orang keji marah tak? Ya, tidur tak dengar orang keji kita. 3-4 hari tidur tak dengar. Dia kata kat aku teruk, aku tak boleh tidur. Nampak tak? Nah. Ataupun terpuji-puji kita, tengiang-ngiang puji telinga kita kan. Ini dua perkara tuan-tuan dalam ilmu tasawuf ni paling penting. Kita kena ambil, cuba kita hayati dan cuba kita perhati. Kalau tak boleh juga, ada sebab-sebab lah. Ada sebab-sebab kenapa kita masih suka dipuji. Ada sebab-sebab kenapa kita masih takut, tak suka dikeji. Ada sebab.
Kena cek lah. Ya. Pertama sekali yang kita sebut tadi lah, cek makan minum. Apa pun kita cek makan minum dulu. Makan minum ni boleh beri kesan kepada sikap dan akhlak kita. Sebab tu Islam tekan sangat bab makan minum. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rusul. Nampak? Allah tuju kepada orang beriman dengan nama Rasul tau. Walaupun ayat turun ke Nabi. Buka tafsir tengok. Bunyi Rasul ni bukan Rasulullah ya lah. Bunyi Rasul ni kita ni. Nampak tak? Ya ayuhan nabi, ada kan bunyi ayat Quran. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan Rasul. Ya, memang tuju Rasulullah. Memang tuju Rasulullah. Tapi seumumnya umat Nabi semua. Maknanya kata Allah angkat martabat kita punya tinggi. Allah nak pesan kat kita, dia letak kita dengan nama Rasul tu tinggi. Kerana kita umat Nabi. Nampak tak? Ya. Kulu minat thayyibah, makan daripada yang baik-baik. Dia tak kata halal, sebab bila thayyibah halal, halal belum tentu baik. Halal belum tentu baik. Nampak tak ya? Masuk makan minum kedai orang bukan Islam. Ada juga kan, dulu ni betul lah, ni banyak kita orang kita lah. Dulu ni lah, kalau kita kira 50 tahun dulu, 50 tahun, 60 tahun dulu lah, 60 tahun dulu kot lah, 60 tahun dulu, mana ada kedai-kedai orang kita sangat. Semua kedai bukan orang Islam, ya. Kena kopi keti tarik apa semua, teh tarik apa semua, kedai bukan orang kedai orang Islam. Betul tak? Dulu masa tu orang tak cakap hukum, dah tak ada kedai. Kedai Islam tak ada, orang tak cakap hukum. Hari ni cakap lah macam mana hukum. Yang kita dah sebut dah. Maka tu ulama kata kita makan kedai orang yang bukan Islam, minuman lah, minuman bukan makan, minuman. Hukum dia makruh. Nampak tak? Dia lebih berat daripada makruh lah. Makruh ni tidak mendapat apa-apa fadilah, tidak ada kelebihan, tak sunat pun kan. Ya. Sampai orang makan apa, nak kena tosir, nak makan jabat tosir, kena pergi kedai Hindu. Dulu nak makan tosir kena pergi kedai Hindu. Ya, saya duduk kerja belah JT dulu, saya tahulah ada kedai-kedai restoran milik orang Hindu yang main makan semua Pak Haji. Termasuk Tok Guru masa sekali, Tok Guru main makan tau. Bukan kata Pak Haji, Tok Guru singgah anak murid ajak, Ustaz, Pak Haji, minum kita pergi kena roti, pergi kena apa, tosir, anak pakat turun dia masuk kedai Hindu. Ada satu kedai di Penang Street, ya. Nama dia Naval India. Ada lagi juga kedai tu, Naval India, N-A-V-A-L, Naval India. Nampak tak? 100% Hindu, ya. Dia pakai apa? Dia pakai timba steel tu. Timba steel kan, dalam tu dia buah kuah dia, cedok buah. Pak Haji masuk, sorban masuk. Nampak? Jangan kata apa hukum, jangan cakap hukum. Nampak tak? Dah habis tu pula berokok sebatang. Nampak? Jangan dulu. Sekarang very particular, kita check habis-habis kan. Nak masuk kedai makan orang Islam yang bukan Islam, kita ambil perhati. Ya, kita lihat sungguh-sungguh. Tinggal lagi barang tu, mungkin kedai orang Islam pun, kedai orang Islam mungkin barang tu tak bersih. Itu aja. Barang tu tak genuine, belum asli. Itu sajalah ada masalah. Dia betul lah, dia pakai kepiah, nampak tak? Ya, mi dia tak buat, kuali dia tak buat, nampak tak? Minyak dia tak buat. Betul tak? Itu dia. Orang menjaga sekarang pakai minyak apa? Minyak bawah dia. Minta maaf lah orang menjaga lah. Mesti nak pakai minyak bawah. Dia nak dia punya profit margin dia tinggi, nampak tak? Terpaksa dia kena guna minyak-minyak bawah. Minyak bawah ni kita faham lah, ya. Banyak jatuh kepada syubhat. Itu dia. Ini di antaranya lah yang kita sebut. Jadi kesemuanya ini beri kesan kepada sikap dan akhlak kita, membentuk peribadi dan juga nafsu kita. Penting makanan. Sebab Allah tekan banyak soal makanan, minum, dan Al-Quran kerana perkara ini adalah berkait dengan pembentukan kita punya syakhsiah diri kita sendiri. Itu paling penting. Kalau dah makanan kita elok, ya, sebaik-baik usaha adalah usaha Nabi Daud. Tu Allah bagi contoh. Nabi ada sebut. Kenapa Nabi Daud ni dia tanam sendiri? Dia nak makan sayur, dia tanam sayur tu sendiri. Nampak tak? Dia nak makan buah, dia tanam pokok tu sendiri. Itu dia. Nampak tak? Ya. Dia nak makan ikan, dia pergi tangkap ikan sendiri dengan tangan dia. Nampak tak? Itu dia. Dia nak makan ayam itik, dia sembelih ayam tu sendiri, dia belah dulu. Itu dia.
Itu Nabi kata sebaik-baik usaha adalah usaha tangan Daud, Nabi Daud alaihissalam. Nampak ya? Sebaik-baik puasa, puasa Nabi Daud. Nampak tak? Tidak kan? Itu. Sebaik-baik suara, suara Nabi Daud. Semua dia dapat kat dia. Sebaik-baik tahajud malam, berdiri malam adalah sembahyang Nabi Daud. Itu dia. Nampak tak? Ini kelebihan. Kerana semua dia buat sendiri. Dia pasti sendiri, dia confirm sendiri, baru dia buat. Ini kelebihan. Maknanya sikap ni kita kena ada lah pada diri kita. Ya. Ataupun mungkin kalau sudah makanan kita dah baik, kemudian kita punya amalan masih lagi ada lagi sifat nak show off, sifat nak tunjuk ke orang, sifat angkuh, sifat gah diri itu masih ada lagi, kita kena lihat pula pada sudut lain. Sudut lain tu mungkin penglibatan kita dengan masyarakat sekeliling boleh beri kesan. Sebab tu Nabi sebelum nak jadi Nabi Rasulullah, kita tahu di Mekah tu dia duduk dalam kalangan masyarakat Mekah, kufar Mekah tu memang segala macam kemungkaran ada kat mereka. Pagi, petang, siang, malam ni memang tidak ada sesuatu yang menyenangkan mata, yang menyenangkan hati. Maka dia lakukan uzlah. Nampak? Uzlah dan khilwah, dua perkara kita kena buat. Uzlah, khilwah ni Rasulullah selama 15 tahun berulang alik ke Gua Hira. Gua Hira. Dia memencilkan diri, menyisihkan diri di Gua Hira selama 15 tahun. Untuk mengikih diri dia daripada sebarang bentuk daya tarik yang terlibat dengan masyarakat Mekah keliling. Macam tu orang tangtun was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan tarik. Tarik ni makna kita perjalanan bintang. Nampak tak? Perjalanan bintang yang terpilih. Bintang tarik ni satu bintang yang terpilih. Sas, dia yang menerbitkan satu cahaya, dengan kerana dia keluarlah cahaya-cahaya bintang yang lain. Bintang yang bercahaya, tarik ni. Walaupun dia duduk di kalangan bintang-bintang yang lain, tapi dia tu lebih tertarik, lebih penting daripada bintang yang lain. Jadi kita kena jadi bintang tarik lah. Sebab dia kata surah ni, kita rajin baca surah tarik ni, dia akan memimpin kita sendiri kepada jalan-jalan yang mabrur, dia kata. Jalan-jalan mabrur, rajin baca surah tarik. Quran baca tarik. Dalam sembahyang, bawa sembahyang muslimah. Khususan mereka ni boleh sembahyang di rumah, boleh baca surah-surah panjang-panjang. Kita jemaah bergantung pada tu imam lah. Sebab tu imam ni dia penting juga. Imam ni penting membawa surah-surah yang boleh memberikan penawak kepada jemaah. Itu yang kita darjat sembahyang 27 tu. Darjat sembahyang 27. 25 27. 25 kurang 2. 27 lebih 2. 25 kurang 2 je 25 tu kerana pertama kita tak dengar imam baca. Kedua, kita tak dapat mengaminkan amin imam bersama-sama. Sembahyang apa? Zuhur dengan asar. Jadi zuhur dengan asar, zuhur dengan asar tu 25 lah. Kerana dua tak ada. Iaitu dengar imam baca, tak dengar. Kedua, amin pun tak dengar, masing-masing. Sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh tambah 2. Yang pertama kita dapat mengaminkan sama-sama imam, tidak? Jadi 26. 27 kita dapat mendengar bacaan imam. Di bacaan imam ni memberi infak kepada 3 perkara. Yang pertama, kita dapat mentajwidkan Al-Quran. Sebab imam tu qari. Bila dia qari, dia akan baca, dengan bacaan itu dapat mentajwidkan bacaan kita. Nampak tak? Kita dapat dengar sendiri tu imam baca dengan bacaan-bacaan yang baik. Tu nak kena cari tu lah. Maknanya imam-imam tu kena jagalah bacaan-bacaan yang baik lah. Cukup dia punya mat, cukup dia punya mat asli, dia jangan panjang. Kadang-kadang panjang mat asli. Mat asli 2 dia langgar ambil 3, ambil 4. Nampak tak? Tak kena tu. Dia kena letak betul-betul mat asli, mat tabi'i. Sampai sebut mat tabi'i. Memang tabiat qari akan baca dengan 2 harakat bila mat asli. Nampak tak? Dia tak akan lebih daripada 2 harakat, dia tak akan kurang daripada 2 harakat. Itu panggil mat tabi'i. Tabiat, faham?
Ini langgar lebih, hatta matla'il fajr, dah masuk 4 harakat dah tu. Itu bukan mat tabi'i lagi dah. Mat apa nak panggil? Tidak mat sengit. Nampak dah, itu dia. Ya. Salamun hiya hatta, duk berbetul lagu dia. Nampak tak? Duk layan lagu dia, mat berosak habis. Ya. Penting dia punya kedudukan bacaan tu supaya mentajwidkan jamaah. Pertama, kedua, tadabbur. Surah ni sesuai. Macam sebab tu Nabi subuh ada surahnya, Zuhur ada surah dia, Asar, Maghrib ada surah yang Nabi baca. Nampak tak? Isya. Macam hari Jumaat, surah apa Nabi baca? Sabihis dengan A'la. Atau Jumaat Munafiqun. Nampak tak? Nabi tak akan baca surah lain. Sebab kena dengan hari, dengan masa. Ya? Itu kita kena faham lah tu. Ini untuk memberikan suatu kesegaran kepada jiwa jamaah. Kita ada telinga hati. Telinga hati tu nak dengar. Bukan telinga ni. Telinga ni tak faham. Telinga hati faham. Nampak tak? Bila masuk ke telinga hati, orang ni akan terpimpin. Ini kesan-kesan kedua. Yang ketiga, kita menzahirkan surah-surah ini untuk menarik suasana keadaan sekeliling. Nampak? Sebab malaikat-malaikat bersama dengan kita. Bila kita bersemayang, malaikat ni penuh dengan kita keliling. Nampak tak? Dan tiap kali kita baca Quran, tuan-tuan, kita akan dipenuhi dengan para malaikat. Di mana-mana pun. Cuba perhati, ya. Tiap-tiap kali kita baca Quran, kita kena faham adalah para malaikat keliling kita. Penuh malaikat. Sama-sama duduk dengan kita. Itu paling penting. Sebab tu dia perlu tempat yang bersih, keadaan kita pun kena bersih macam nak baca Quran tu, ya. Dia makanya kita dalam sembahyang semua bersih. Orang sembahyang semua bersih. Dengan imam, dengan makmum, dengan tempat yang bersih. Lagi banyaklah para malaikat datang. Bila malaikat banyak, apa jadi? Malaikat berdoa bagi kita. Hati kita nak. Doa malaikat yang kita nak. Nampak? Ya. Ini yang kata tadi, ini kesan yang kata tadi bacaan Quran. Sebuah contoh baik. Ya. Jadi balik tadi, yang kata musannif ni kita sebut dah dulu. Baik. Jadi maka demikianlah yang kata tadi ni, ya. Ini sebut oleh musannif perangan kedua kita banyak. Sebab benih tanaman tadi pertumbuhan itu tidak sempurna, bahkan mungkin tumbuh tanaman terlemah dan kerdil, daunnya kuning, tidak berseri dan tentulah tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan apabila benih itu sama sekali tidak menumbuhkan tanaman, maka tidak mustahil pada adat, pada umum biji tersebut akan dimakan ayam atau bebek itik, atau sebangsa burung atau binatang-binatang lain. Itu dia. Siapa ni makan tu? Ya? Yang makan ni penyakit kita lah. Penyakit hasad. Nabi kata hasad, orang kalau ada hasad, tiap-tiap amalan dia tu umpama macam kayu kering. Nampak tak? Mudah terbakar. Hasad tu akan jadi api, bakar amalan dia. Amalan dia kering. Amalan dia semua jadi macam kayu kering. Nampak tak? Ya? Tak hidup, tak segar. Yang bakar tu adalah penyakit hasad. Hasad tu api. Nampak? Sebab Nabi kata jangan hasad. Kalau kamu hasad, kerana hasad seolah-olah macam api memakan kayu yang kering. Nabi apa hadis tu? Apa? Ya, orang hasad memang amalan dia semua kering. Nampak tak? Ya. Benda-benda kering ni semua tak elok kan? Ikan kering, batuk kering, tempat kuroi kering, semua tak elok kan? Dia. Ya? Semua tak elok kan? Itu dia. Dia perhati tengok. Perhabis kali ikan kering tak elok kan? Itu dia. Garam lagi baik daripada ikan kering. Ikan kering punya garam lagi jahat daripada garam biasa. Nampak? Oh, jahat. Jangan buat main. Ya. Sebab kita tahu ikan ni tak nak bagi jadi ikan, ya. Dia duduk di laut masin, dia tak masin. Tengok perhati tengok. Ada sebab tu. Dia duduk di laut, ikan laut ayak tu masin betul tapi dia tak masin. Pasal apa? Pasal dia buang melalui isang. Isang tu dia buang garam. Garam badan dia, garam yang masuk ke dia semua dia buang melalui isang. Itu ada kelebihan isang tu. Dia ada satu jenis unsur dalam garam tu, antaranya kita faham tadi ni dia punya sodium tu. Sodium dia tinggi, ya Pak, ya. Jadi maka dia nak buang tu, isang tu main peranan yang penting. Ya, sebab tu bila kita perhati, dia boleh hidup di laut dalam masa yang panjang
tidak beri kesan. Buang garam. Bila dia mati, dandan semua jadi masin. Nampak? Berarti ya, kita buang garam hari ni, kita buang garam esok dia masin lah. Faham ya? Itu kesan yang kata buruk ikan kering tu. Nampak tak? Ikan hidup dia makan ikan kering. Itu biasa dah. Ya, kita menjual kurus kering. Kurus kering ni pasal apa? Bukan pasal banyak garam ya, pasal banyak gula. Ya? Orang banyak gula diabetik tinggi jadi kurus kering. Nampak tak? Bukan kurus berayak, kurus kering. Kurus berayak ni kurus sihat. Dia bukan kurus berayak, dia kurus kering betul. Nampak tak? Sebab habis orat-orat dia semua jadi kaku. Orat-orat darah jadi kaku. Perjalanan darah tak cantik, ya kan? Darah daripada kaki nak naik kepala pun susah, kepala nak turun ke bawah, jantung kita nak pam darah pun susah, sebab darah kita semua adalah darah-darah yang tidak bersih. Kedua, orat-orat dia semua jadi kaku. Sebab tu orang kalau kencing manis ni, dia punya kuku itu baik kering. Ya? Kuku kita nak kerat gigi, kuku tu dia reput. Banyak benda reput. Itu sebenarnya. Jadilah kurus kering. Nampak? Itu kita nak faham betul lah. Jadi dalam soal kita mengambil ini, kena jagalah penyakit-penyakit tu. Pertama kita cek penyakit apa? Hasad. Maka tu kita tak boleh nak terima tadi, nak bentuk peribadi kita menjadi seorang hamba Allah yang betul-betul tawaduk. Tawaduk di sini artinya dia tidak termakan puji dan tidak tertekan dengan keji. Itu paling penting dah ingat ini kalimah saya kalimah ni ya, dia tidak termakan puji dan tidak tertekan dengan keji. Penting tu. Simpan dalam kepala kita kata-kata itu, dan kita mesti bentuk peribadi kita. Kalau masih lagi suka dipuji, masih lagi tidak suka dikeji, maknanya kita masih ada penyakit. Penyakit yang paling berat sekali, hasad. Hasad. Maka tu Allah turunkan satu Quran khas. Surah sombong tak ada ke? Surah sombong tak ada, ya? Tak ada surah sombong tidak dalam Quran, ya. Mana ada surah takabur? Tak ada. Tapi surah hasad ada. Suratul hasad. Surah apa? Surah hasad ni. Qul a'udzu birabbil falaq. Surah tu antara nama surah tu, suratul falaq tu, nama dia suratul hasad. Nama dia. Ya? Itu dah. Boleh ya? Jadi pendek kata, antara penyakit yang paling berat yang menyebabkan kita masih lagi tak boleh terima, tak boleh nak bentuk peribadi kita, nak jadi tawaduk tak boleh, masih lagi perlu puji, masih hendakkan puji, puja-puji, daya tarik banyaklah. Kita akan cuba lakukan sesuatu untuk menarik perhatian orang, ya, supaya kita dipuji. Buat apapun supaya orang boleh puji kita. Nampak tak? Tapi kita nak buat saja program, kita dibagi program, kita akan buat program supaya orang puji kita. Nampak? Kita buat program tu untuk menghasilkan satu maksud yang sempurna. Contohnya lah, kita nak adakan satu majlis apa? Majlis, nampak? Majlis apa kita nak berbual ya? Contohnya majlis tadabbur Al-Quran adalah contoh. Bagus ya. Kita akan cuba buat perkara yang boleh menarik perhatian orang. Pastinya majlis tadabbur Quran ni kita nak cari para pentafsir, ya, tolong tafsirkan ayat Quran ini dengan baik supaya kita dapat habis bateri apa? Tak ada bateri. Out. Ataupun padam. Cuba. Pakai tu boleh kan? Sebentar. Boleh ini habis bateri kan? Bateri habis. Ya, alhamdulillah. Ya. Itu sebagai contoh tadilah, kita nak cari para pentafsir Al-Quran daripada orang-orang yang ahli bidangnya supaya dapat menghamburkan ilmu supaya orang dapat. Jadi kita tak nampak. Tapi dia datang kalau satu sikap. Nak bagi orang puji kita. Siapa yang menganjur ni? Dia main tak? Yang mengajar ni siapa? Aku kan. Jadi aku kena tarik perhatian orang biar orang kenal aku. Nampak tak? Reka lah buat lah macam-macam. Belanjalah lebih-lebih. Buang duit apa semua lah ya. Import guru-guru daripada luar jauh-jauh. Guru dekat-dekat ada. Tapi dia panggil hak jauh-jauh. Nampak tak? Tu lah. Supaya orang puji program ni bagus. Siapa punya tajaan ni? Tadi. Besok dapat Datuk. Nampak tak?
Bagus. Ini maknanya silap sikit aja, bukan macam mana. Maka tu kita kena buang sifat hasad, sebab dia takut dikeji. Dia suka dia puji, dia dalam masa yang sama dia takut dikeji. Nampak tak? Jadi dia akan lakukan sesuatu untuk menarik perhatian orang. Di samping menaja program itu, dia juga akan tarik perhatian orang supaya dia dipuji. Nampak tak? Ini salah. Maka itu penyakit yang pertama kita kena buang, kita kena kikih, penyakit hasad. Nak buang hasad, dia kena buang 3 penyakit lah. Sebelum hasad ni ada 3 penyakit. Pertama, penyakit ujub. Ujub ni makna kata kebanggaan diri dia sendiri, kebaikan kebagusan diri dia. Dia nak diri dia selalu bagus pada pandangan orang. Nampak tak? Dan dia mesti ada, dia perasaan dia sentiasa dalam keadaan dia menyangka dia baik. Kena buang. Kita selalu kena lihat kecacatan kita, kelemahan kita. Tiap-tiap malam habis kita dah sembahyang sunat nak tidur. Kalau sembahyang malam ni kita buat lagu ni, habis sembahyang Isya, kita sembahyang sunat ba'da Isya 2 rakaat di masjid. Baliklah di masjid dengan sembahyang lama-lama, tok siap nak tutup masjid kan. Sembahyang 2 rakaat sudah. Lepas Isya sembahyang 2 rakaat tu saya dah buat tu. Tapi orang tak perhati. Balik di rumah sembahyang lah banyak mana pun di rumah. Nampak tak? Balik di rumah sembahyang 4 rakaat lagi. Saat ni baca lagi 2 rakaat lagi. Baca surah Sajadah rakaat pertama. Tabarakalladzi rakaat kedua. Nampak tak? Tu dah. Habis tu kita duduk melengung sekejap dulu. Dia suruh tafakkur. Hari ni aku buat apa? Nampak tak? Tafakkur barang sekejap sebelum kita nak lipat sajadah di rumah ya. Tafakkur, fikir. Hari ni daripada pagi sampai ke petang tadi apa aku buat? Siapa yang dah aku marahi? Siapa yang dah aku dengki? Siapa yang aku hasad? Siapa yang aku marah? Nampak tak? Dia kena cek balik tu. Tak payah tulis lah. Habis-habis tu semua kita sujud syukur kepada Allah. Sujud syukur. Ya. Sujud syukur. Boleh tak? Allahu Akbar. Sujud syukur. Bacalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Ayat 19 An-Namli. Ya. 19 An-Namli. Ya, habis. Dalam sujud tu kita baca ayat tu cukup. Tak payah kita ingat apa-apa lagi. Bagi salam kiri kanan, pergi tidur. Nampak tak? Nak sambung tengok bola, pergi tengok bola. Nampak? Dia nak tengok bola ni kan? Dia Qatar dia main bola sekarang ni. Tak gitu kan? Oh, jangan buat main, pergi nak bola. Tak salah lah tengok bola tu. Nampak tak? Subuh kena pakai awal. Tu je lah. Tahajud kena buat lah. Fikir lagu tu ya? Boleh? Okey. Saya tak tengok. Yang kata, oi ustaz tengok apa? Tak, saya tak tengok. Kawan saya tanya saya, macam mana ustaz? Dia tengok bola boleh? Boleh. Tengok. Nampak tak? Ya. Tengok bola tak nak berikan apa-apa kesan lah. Cuma saya nak tengok siapa menang, siapa kalah. Tu lah kan. Itu perkara dia lah. Baik. Dan sambung lagi kita lihat di sini yang kata tadi, dan apabila benih itu sama sekali, makanya jadilah kalau kiranya pokok tumbuh. Ini pertama hasad. Jadi kita nak buang hasad tu, dia kena 3 penyakit dulu. Kita kena ikut. Pertama sifat ujub. Jangan ada apa-apa kelebihan pada diri kita. Jangan tengok kita terlebih. Semua mau tengok kita kurang. Betul tak? Selalu kita tengok diri kita ni serba kekurangan dalam semua perkara. Aku jahil, aku masih kerdil, aku lemah, aku tak faham. Nampak tak? Banyak perkara aku nak mengaji lagi. Itu je lah. Itu je. Ni mengaji tak mau nampak. Dia rasa dia lebih dah. Dah sah-sah dah ujub, nampak. Ya. Sah-sah dah ujub. Maknanya kita dia nampak dia tak perlu kepada ilmu, tak perlu kepada pengajian, tak perlu kepada nasihat sebab dia ada semua. Itu dah ada wujud awal dah tu, nampak. Banyak begitu kan. Tu dia. Lebih-lebih lagi ni, minta maaf lah imam-imam masjid kan. Bukan dia nak tunggu mengaji. Habis sembahyang pakai hilang. Tak mengaji kan. Kebanyakan masjid kebanyakan kita kata tadi ni tak betul lah. Imam yang wujub tu kita nak ikut imam wujub tu. Kalau dia tahu tu tunggu, nampak tak?
Banyak benda yang aku tak kerti lagi. Mungkin hari ini aku akan dapat perkara yang aku belum faham. Nampak? Dia kena ingat dulu tu. Tapi dia rasa tak payah. Aku tahu dah, aku imam pula. Nampak? Dia baca khutbah setiap minggu. Nak takut. Tak payah mengaji. Sudah ada sifat ujub. Ujub, nampak? Bila ada ujub, dia akan ada riak. Bila ada riak, kena ada sum'ah. 3 beradik. Penyakit 3 beradik ni tak hilang. 3 beradik tu kita takut. Nampak dah? Ya? Kecil manis, darah tinggi, jantung, tak apa lagi. Nampak dah? 3 penyakit juga. 3 beradik kan? Tapi yang ni lebih bahaya. Ujub, riak, sum'ah. Habis. Ujub dalam, riak di luar. Sum'ah, zahir bagi orang dengar. Nampak tak? Bagi orang dengar dia punya kebagusan. Itu 3 perkara tadilah. Ya? Itulah yang kita punya fikiran, insyaAllah. Cakap itulah. Kita akan sambung. Demikian seorang hamba Allah bila mengerjakan amal ibadah sedang maksudnya supaya dikenal orang, maka sedikitlah kemenangan yang diperolehnya sesuai dengan besar atau kecil. Kita akan baca yang tu bab tu pada minggu depan, ya. Muka surat 56. Demikianlah seorang hamba. Kita ambil dari situ, ya, insya-Allah. Cukup. Kita ambil memadai sekarang inilah. Banyak-banyak pun kita tak dipaham sih, ya. Kita nanti keliru. Jadi kita ambil patut-patut. Kita akan sambung lagi bab ni, insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Fa fahamna Sulaiman wa qulna atayna hikma wa 'ilma wa sakharna ma'a dawlal jibal sabbihna wa tayra kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum. Ya Rabba Ibrahim wa Rabba Musa wa Harun ورب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم افتح لنا فتوح العارفين وعلمنا علم الأولين وفهمنا فهم الساكبين وارزقنا رزق الطالبين ورفعنا مقام رفع في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.